Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Bahma Anwar, Geometrik 10 DKN 20F 1016. Bersyukur kehadrat ilahi, dengan limpah kurnianya kami dapat menyiapkan tugasan ini dalam masa yang ditetapkan. Kami kumpulan 2 dari kelas DKM 2A diberikan tugasan bertajuk Peranan dan Sumbangan Sains, Teknologi dan Kejuruteraan Islam kepada manusia dan alam sejagat. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu Muhammad Iyad, Wan Amzah Syahmi, Muhammad Akif dan Muhammad Amirul Muhammad Nur, iaitu saya. Pelbagai ilmu yang dapat kami memperolehi sepanjang menyiapkan tugasan ini sejajar dengan anjakan paradigma dalam era globalisasi ini. Begitulah peranan mahasiswa khususnya bakal pendidikan di negara ini untuk merungkaikan pelbagai ilmu pendidikan di muka bumi ini. Dewasa kini, pelbagai pembangunan dalam bidang pendidikan. Justru itu, haruslah mahasiswa tergolong dalam orang yang sentiasa menyaingi peradaban zaman yang begitu hebat. Kami berharap agar ilmu yang kami kongsi ini dapat dimanfaatkan bersama dalam kehidupan seharian sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Sains dan teknologi kejuruteraan tidak dapat dipisahkan dengan bidang ilmu dalam Islam. Sains adalah satu usaha manusia untuk menghuraikan sesuatu benda dengan tepat dan secara kuantitatif mengenai alam tabi'i dan perjalanannya melalui pengamatan, hipotesis dan eksperimen yang benar. Antara konsep dalam sains adalah hukum, sebab dan akibat. Dalam hal ini, sains dan Islam adalah sama-sama berpegang kepada prinsip bahawa alam ini bersifat konseptual, iaitu sesuatu yang boleh difahami. Bidang sains sendiri belum menemui kebenaran yang sejati dan hakiki. Tradisi Islam adalah untuk melahirkan para saintis berteknologi Muslim yang beriman dan berakhlak. Islam juga menolak kemajuan teknologi tanpa akhlak dan sains yang menolak spiritual. Sains dalam pandangan barat beranggapan sumber wahyu tidak diperlukan berasaskan kepada prinsip logos dan mitos. Logos adalah penemuan, manakala mitos adalah umpama khayalan yang tidak wujud dan tidak dapat dibuktikan dengan secara tepat dan konkret. Sains daripada aspek bahasa dan istilah berasal daripada kata Inggeris iaitu science, juga berasal daripada SEO, scientia, iaitu bahasa Latin yang bermaksud pengetahuan. Sains adalah satu huraian secara sistematik tentang fenomena tabi'i atau alam semula jadi. Sains terbahagi kepada 3, iaitu sains tulen, sains tabi'i. Kedua adalah sains gunaan, iaitu teknologi dan kejuruteraan. Dan yang terakhir adalah sains sosial, iaitu tabiat manusia. Sains dari aspek keilmuan Islam. Sains Islam berasaskan wahyu dan akal, menjadikan wahyu sebagai sumber rujukan yang tertinggi kerana wahyu datang daripada kuasa tanpa batas. Sedangkan akal adalah satu perkara yang terbatas. Yang kedua adalah sains dalam Islam adalah sains yang berkonsepkan tauhid, yang mana ianya tunduk kepada prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah melalui Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iyad bin Azmi. Saya akan mengupas dengan lebih lanjut tentang topik ini, iaitu tentang kepentingan sains dan teknologi kejuruteraan Islam kepada manusia dan alam sejagat. Terdapat banyak kepentingan sains dan teknologi kejuruteraan Islam kepada manusia dan alam sejagat. Antara kepentingan sains dan teknologi kejuruteraan Islam kepada manusia dan alam sejagat ialah ia dapat membantu manusia mengenali Allah sebagai pencipta alam. Hal ini kerana penyelidikan Islam adalah berasaskan kepada wahyu Allah dengan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang menjadikan segalanya. Dapatan sains Islam menjadikan saintis lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini berlawanan dengan dapatan sains barat yang lebih menjadikan manusia bongkak dan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh yang boleh kita lihat ialah teknologi dan kejuruteraan Islam
lebih mendidik hati dan fikiran manusia tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala melalui kecanggihan ciptaan manusia, sementara teknologi dan kejuruteraan barat sekadar untuk menunjukkan kehebatan daya fikiran manusia untuk kepentingan diri sendiri. Kepentingan yang kedua ialah sains dan teknologi kejuruteraan Islam dapat membantu dalam pelaksanaan syariat. Kajian sains dan teknologi dalam Islam adalah didorong oleh kepentingan dalam pelaksanaan syariat Islam. Pelaksanaan syariat akan berjalan lancar jika masyarakat Islam membangunkan peraturan perhubungan antara mereka. Kepentingan untuk mengatur hubungan ini boleh dilihat kepada hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan manusia sesama manusia serta hubungan manusia dengan alam. Seterusnya, sains dan teknologi kejuruteraan Islam dapat mengukuhkan pertahanan sesebuah negara. Hal ini dapat memastikan keselamatan dan keamanan umat Islam dan negara-negara Islam dari keganasan dan penjajahan dari kuasa-kuasa luar agar umat Islam dapat memajukan diri dan keluarga. Ia juga dapat mampu melindungi negara dari serangan musuh-musuh, contohnya melalui penciptaan senjata dan kelengkapan perang yang canggih. Hal ini dapat membantu melindungi negara-negara Islam yang lain yang ditindas dengan memberi bantuan dari segi ketenteraan dan kelengkapan perang. Di samping itu, sains dan teknologi kejuruteraan Islam juga dapat mewujudkan teknologi maklumat yang canggih. Hal ini membolehkan semua lapisan masyarakat mendapat maklumat dengan begitu mudah dan pantas. Ia juga akan mewujudkan alternatif medan dakwah, iaitu membuka luas jalan dakwah melalui pelbagai cara dan bentuk. Sebagai contoh pada hari ini ialah artikel di internet dan video-video ilmiah di pelbagai platform media sosial. Kesannya, maklumat dapat dicapai dengan mudah dan pantas, dan umat Islam dapat mengeratkan silaturahim sesama Islam kerana dapat berhubung antara satu sama lain tanpa sempadan. Kepentingan sains dan teknologi Islam yang terakhir ialah ia dapat memastikan kesihatan umat Islam terjamin. Hal ini berlaku melalui penciptaan mesin dan sistem teknologi perubatan yang canggih dan berkesan. Sebagai contoh yang dapat kita lihat pada hari ini ialah seperti ubat-ubatan yang dapat menyembuhkan penyakit serta teknologi perubatan yang canggih yang dapat membunuh sel-sel kanser. Impaknya, ia dapat meningkatkan tahap kesihatan umat Islam serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan selesa agar umat Islam dapat melakukan aktiviti harian dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Azhar Syamil bin Husairi. Saya daripada kelas DKM2A. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk sumbangan sains dan teknologi kejuruteraan Islam kepada alam sejagat. Antara sumbangan sains, teknologi dan kejuruteraan Islam kepada alam sejagat ialah pembinaan universiti dan institusi pendidikan. Contohnya, wujudnya universiti-universiti di wilayah timur, antaranya Universiti Al-Azhar, Universiti Granada di Andalus, Universiti Cordova dan Universiti Seville. Seterusnya, pembinaan perpustakaan. Wujudnya Baitul Hikmah yang didirikan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Sumbangannya berjaya melahirkan golongan penterjemah yang mahir menjadi ejen penukaran budaya dan pemindahan teknologi, menerbitkan bahan penterjemahan yang berkualiti dan berjaya menghidupkan budaya ilmu, menghimpunkan penterjemah dari pelbagai bangsa. Sumbangan yang ketiga ialah kejuruteraan awam. Teknologi bangunan mempunyai kaitan rapat dengan bidang arkitek. Berjaya menunjukkan teknologi seni bina Islam yang mengagumkan seperti Masjid Al-Aqsa di Jerusalem dan juga Masjid Umayyad di Damaskus yang dibina pada kurun ke-7 Masihi. Sumbangan yang keempat ialah pembinaan balai cerak. Balai cerak berperanan sebagai pusat pendidikan, pusat latihan, pembelajaran astronomi dan pusat pengumpulan data. Berjaya menggabungkan pelbagai disiplin
ilmu dan pengkajian astronomi seperti matematik, trigonometri dan algebra. Dapat menghubungkan manusia dengan penciptanya, membuat pembetulan data-data yang kurang tepat dalam tamadun Islam, mewujudkan kecenderungan mengkaji alam secara rasional dan empirikal, serta menekankan kaedah penggunaan instrumen dan cerapan untuk mengisahkan teori. Sumbangan yang kelima ialah kejuruteraan hidrologi. Ketika pemerintahan Umar Abdul Aziz, beliau telah mengarahkan pembinaan terusan yang panjangnya 10 km untuk mengalirkan air Sungai Furat ke Basrah sebagai punca air kerana berlakunya kemarau yang panjang. Di Parsi pula, teknologi air di bawah tanah telah dibina di sekeliling bandar Isfahan dengan mengalirkan air daripada sungai Zayan Dirut bagi kegunaan pertanian dan perumahan. Sumbangan yang keenam ialah pembinaan hospital. Hospital berfungsi sebagai pusat pengajian, penyelidikan perubatan, rawatan, pusat latihan, kejururawatan dan kedoktoran. Berjaya mempelbagaikan kaedah rawatan terutamanya dalam spiritual, pencegahan, aromaterapi dan mengeluarkan penyakit. Memperkenalkan kaedah pembedahan untuk penyakit-penyakit tertentu. Seterusnya, teknologi kejuruteraan jalan raya dan jambatan. Huraiannya, yang dikagumi adalah pembinaan jambatan Syahristan di Isfahan, Iran pada kurun ke-12 Masihi yang mempunyai pintu gerbang yang sangat banyak dan bersegmen. Selain itu, sumbangan dalam perkapalan. Dalam teknologi perkapalan, jurutera Islam telah membina kapal laut yang dapat mengharungi lautan besar. Di sini, kapal diperlukan oleh pedagang, nelayan dan tentera laut. Para pedagang antarabangsa dari China, Timur Tengah dan benua Eropah bukan sahaja meningkatkan ekonomi Islam, malah memperkembangkan teknologi sains dan pelayaran sebagai saluran komunikasi. Antara tokoh-tokoh pelayaran Islam ialah Al-Khawarizmi, Al-Batani, Ibnu Battuta, Ibnu Majid dan ramai lagi. Di sini kita dapat lihat beberapa gambar. Gambar pertama ialah Universiti Al-Azhar, Masjid Umayyad, Masjid Al-Aqsa dan juga Jambatan Syahristan di Isfahan. Kesimpulannya, Islam hanya menyokong teknologi yang dapat memberi manfaat kepada manusia dan alam sejagat dan menolak teknologi yang boleh membawa kerosakan kepada manusia dan muka bumi ini. Teknologi yang diaplikasikan haruslah mengikut etika dan prinsip dasar Islam. Manusia haruslah sedar bahawa tujuan utama teknologi ini dicipta adalah untuk kepentingan ibadat kepada Allah untuk mencari ilmu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Akil bin Jamalullah, nama metrik 10 DKM 20F 1033, dan saya akan bercakap tentang impak pengabaian sains dan teknologi ke atas umat Islam. Dari segi bidang sosial, umat Islam akan ketinggalan berbanding umat dan bangsa lain yang lebih maju. Terlalu bergantung kepada ciptaan bukan Islam, kesannya akan berlakunya kemunduran taraf hidup dan ketinggalan idea dan peralatan yang sebenarnya memudahkan kehidupan umat Islam. Yang kedua, maruah umat Islam akan dipandang hina di mata agama lain dan umat Islam akan diperkotak-katikkan oleh bangsa lain. Terpengaruh dengan ciptaan barat yang di mana dapat meleraikan dan merosakkan akidah kita. Dari segi bidang ekonomi, umat Islam akan menjadi satu umat yang suka bergantung kepada kuasa asing. Dengan ini berlakunya penguasaan teknologi oleh orang bukan Islam. Yang kedua, kebanyakan penguasaan bidang ekonomi akan diterajui oleh bangsa asing dan penguasaan teknologi juga didominasikan oleh bangsa asing. Umat Islam akan menjadi kelompok pengguna yang perlu bergantung kepada bangsa lain. Dari bidang politik, umat Islam akan ditindas dan seterusnya dijajah
oleh bangsa dan agama lain. Disebabkan itu, umat Islam akan dijajah dan ditindas dalam pelbagai bentuk. Ini berlakunya kerana politik telah diambil alih oleh orang bukan Islam. Yang kedua, umat Islam menjadi satu umat yang tidak pandai berdikari memimpin negaranya sendiri. Dari segi bidang pendidikan, yang pertama, penerapan dan pelaksanaan sains, teknologi dan kejuruteraan akan terpisah dari nilai-nilai agama yang sebenar. Yang kedua, unsur-unsur kesepakatuan ilmu dan agama lain tidak wujud lagi. Yang ketiga, pelaksanaan sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh sejarah adalah secara dualisme. Dualisme adalah satu konsep yang berhubungan dengan kewujudan dua elemen yang berbeza pada suatu perkara atau benda. Dari segi bidang sains, teknologi dan kejuruteraan, umat Islam akan bergantung kepada sains dan teknologi barat yang mana akan menimbulkan masalah kepada umat Islam sendiri. Contohnya, hari ini umat Islam sendiri bergantung kepada dunia teknologi barat seperti penggunaan internet, telefon bimbit dan lain-lain peralatan teknologi yang terkini. Yang kedua, memberi keuntungan yang besar kepada dunia teknologi barat sendiri. Umat Islam semakin mundur dan malas mencipta suatu teknologi yang baru yang boleh digunakan oleh sejagat. Kesimpulannya, sains Islam berbeza dengan sains Barat kerana sains Islam bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Sains Islam juga mementingkan nilai moral dan etika yang tinggi dalam semua aktiviti sains. Aktiviti sains Islam adalah termasuk dalam ruang lingkupan beribadah Allah SWT yang mempunyai garisan, panduan dan batas-batasan tertentu ke arah mencapai kecemerlangan, keberkatan dan keredaan Allah SWT dalam segala aktiviti yang dijalankan menurut ketetapan syariat Islam. Teknologi Islam bukan sahaja kerana penyumbangannya terdiri daripada pelbagai kelompok yang berada di bawah polisi sains pemerintahan Muslim, tetapi juga khalayak yang menerima sumbangan sains dan teknologi Islam adalah terdiri daripada pelbagai komuniti dan tamadun. Itu saja daripada saya dan grup. Assalamualaikum.